Ibadat haji merupakan rukun Islam kelima yang patut dilakukan sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Justeru, umat Islam terutama dari belah alam Melayu pastinya teringin menjejakkan kaki di Baitullah. Tetapi tiada siapa menyangka orang Melayu pertama yang menunaikan haji ialah Laksmana Melayu terbilang, iaitu Laksmana Hang Tuah. Keterangan beliau melaksanakan ibadat haji ini direkodkan dalam hikayat Hang Tuah. Para sejarawan percaya ia dibuat semasa rombongan Hang Tuah dalam perjalanan ke Turki yang diperintah oleh Turki Uthmaniyah. Rombongan tersebut pergi ke sana demi mendapatkan ubat bedil dan meriam-meriam untuk tujuan pertahanan Kesultanan Melayu Melaka. Untuk perjalanan ini, Hang Tuah mengetuai 42 buah kapal yang disokong oleh 1,600 orang anak kapal. Rombongan kapal Kesultanan Melayu Melaka ini diketuai oleh kapal Mendam Berahi dan Sairul Alamin. Mendam Berahi diketuai oleh Hang Tuah dengan seorang pembesar yang bernama Maharaja Setia mengetuai kapal Sairul Alamin. Selepas berlayar beberapa ketika dari Melaka, rombongan singgah seketika di Aceh untuk mengisi bekalan untuk pelayaran selama beberapa bulan sebelum meneruskan perjalanan. Selepas 2 bulan berlayar di lautan, rombongan Kesultanan Melayu Melaka tiba di Jeddah. Jeddah pada ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang sibuk dengan terlalu banyaknya kapal yang dilaporkan berlabuh. Semasa di sini, seorang syah bandar mencadangkan kepada rombongan Hang Tuah agar mengambil kesempatan menunaikan haji di Makkah, memandangkan ketika itu merupakan musim haji. Syah bandar ini juga turut mencadangkan kepada Hang Tuah agar menziarahi makam Siti Hawa bagi mengambil berkat. Kisah kehadiran rombongan Kesultanan Melayu Melaka ini tersebar luas dan turut diketahui oleh Syarif Makkah yang berdarah Qitadah, Syarif Ahmad Zainul Abidin. Lantas rombongan Kesultanan Melayu Melaka bergerak ke Makkah dan melaksanakan rukun Islam yang kelima itu. Hang Tuah juga bertuah kerana diberi peluang memasuki Kaabah dan menunaikan solat di dalamnya. Selepas selesai menunaikan semua rukun haji, rombongan Kesultanan Melayu Melaka kemudian bertolak ke Madinah. Setibanya di kota Rasulullah SAW itu, mereka diberi sambutan yang meriah oleh pemerintah Madinah merangkap saudara kepada Syarif Ahmad, iaitu Syarif Bahar Lauddin Zainal Abidin. Selepas beberapa hari berada di sana, termasuk menziarahi makam Rasulullah SAW, rombongan Hang Tuah bertolak semula ke Jeddah dan meneruskan perjalanan ke Turki. Tidak ramai yang sedar betapa signifikasinya kepentingan perjalanan beliau itu. Dengan mengerjakan ibadat haji, ini menjadikan rombongan Kesultanan Melayu Melaka, termasuklah Hang Tuah, sebagai orang Melayu pertama yang berbuat demikian. Jika diamati teks-teks Melayu ketika itu, jarang soal haji diketengahkan, terutama dalam kalangan pemerintah Melayu. Logiknya, dari segi kemampuan, terutama kewangan dan kesihatan, itu cukup bagi melayakkan mereka berangkat ke Tanah Suci dan menunaikan rukun Islam yang kelima. Tetapi, jika dilihat semula dari konteks kuasa, terutama di peringkat serantau, fahamlah kenapa mereka tidak terlalu memikirkan sangat hal ini. Jika mereka pergi menunaikan haji, kebiasaannya mereka akan meninggalkan negeri selama beberapa bulan. Sementara ketiadaan mereka, urusan pemerintahan dipangku oleh Raja Muda atau pembesar, yakni jika Raja Muda masih lagi kecil. Jangan difikirkan ketika takhta kosong ini tiada sesiapa yang akan ambil kesempatan. Kerana apabila ada kekosongan, maka bersedia sahajalah negeri akan dilanda kacau bilau apabila ada yang cuba merampas takhta semasa sang pemerintah tiada. Selain itu, kekosongan takhta pastinya mendorong pemerintah wilayah jajahan mencari cara untuk melepaskan diri. Sudah pastinya, mereka akan melancarkan pemberontakan atau mengisytiharkan kebebasan sebagai tanda hak menolak diperintah oleh sesebuah kerajaan ataupun raja. Apabila itu berlaku, hilanglah prestij dan pendapatan ekonomi sesebuah kerajaan kerana kehilangan wilayah jajahan mereka. Bila difikirkan dua sebab ini,
dapatlah difahami mengapa para pemerintah Melayu silam tidak terlalu memikirkan sangat soal haji. Siapalah yang tidak teringin lebih-lebih lagi selepas mendengar syarahan alim ulama di istana. Tetapi bila memikirkan bahaya yang menanti sekiranya negeri kosong tanpa pemerintah, maka pengorbanan terpaksalah dilakukan demi menjaga keselamatan rakyat dan kestabilan negeri mereka. Namun begitu, itu bukan bermakna pemerintah Melayu, terutamanya Kesultanan Melayu Melaka, tidak berminat untuk berangkat ke Mekah. Sebaliknya, ada dua pemerintah Kesultanan Melayu Melaka yang teringin menunaikan haji, iaitu Sultan Mansur Shah dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah. Kedua-duanya telah membuat persiapan rapi untuk menunaikan haji. Namun, sayangnya, kedua-duanya mangkat sebelum sempat berbuat demikian. Mungkin atas sebab inilah Hang Tuah tidak menceritakan kisahnya menunaikan haji di Baitullah sebaik pulang ke Melaka. Ini kerana keutamaan rombongan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu ialah mendapatkan ubat bedil dan meriam-meriam untuk Melaka. Sementara ibadat haji yang dikerjakan pula bersifat peribadi, lagi-lagi dengan pengalaman rohani yang dialami di sana. Tetapi di dalam hati, pastinya rasa syukur tidak terhingga kerana diberi peluang menjadi tetamu Allah di sana.